إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebenar-benar perkataan ialah kata-kata Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap sesat tempat yang dalam neraka. Alhamdulillah dapat kita berkumpul pada pagi ini untuk menyambung kitab Sahih Muslim. Namun dalam keadaan kita kuliah-kuliah sunnah kita makin banyak. Sejak ayat akhir ni ada fenomena yang menyedihkan umat Islam, terutama sekali ahli sunnah wal jamaah. Okay? Apatah lagi baru-baru ni seorang ustaz selebriti dia mengajar kita berdoa di kubur Nabi, iaitu bukan berdoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta ampun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu perbuatan syirik yang jelas. Perbuatan syirik yang jelas, iaitu kita diharamkan untuk meminta ampun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang berkenaan dengan peminta orang-orang munafik datang jumpa Nabi, iaitu kalau orang datang kepada kamu minta ampun, fastaghfara lahumur rasul. Itu sekiranya kita jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, kita jumpa dia, masa Nabi hidup, mintakan ampun bagi kami ya Rasulullah. Itu dibenarkan, berdoa kepada Allah SWT. Tapi kita tak boleh kata lepas Nabi SAW dah wafat kita minta. Tak boleh. Ini sama doa il-maut, menyeru kepada orang yang mati, satu bentuk syirik akbar, besar. Sebab tu kita tengok mula-mula dia punya fenomena, dia ajar fiqah dulu. Lama-lama dia ajar pada tauhid. Kalau kita tengok fiqah dia tak nak lihat kepada dalil nas Al-Quran dan Sunnah, kita akan tahu masiruhum macam mana. Kita akan tengok apa dia punya pengakhirannya. Kalau kita datang satu kuliah, ustaz tu tak nak berpegang pada sunnah, tak nak beristidlalkan pendapat dia dengan Al-Quran dan Sunnah. Pada awal pendapat dia, mungkin masa mula-mula dia ajar bab taharah, bab wuduk. Tapi bab wuduk dia ajar benda-benda yang bukan daripada sunnah Nabi SAW. Ketahuilah, nanti lama-kelamaan, mula-mula bab fiqah, dia akan masuk ke bab akidah. Semua saya tengok, perhatikan di situ. Ini berlaku pada sahabat saya, dia berdebat dengan abang dia apa, mula-mula isu fiqah. Tapi kita tahu, bila dia punya kaedah manhaj dia tak betul pada fiqah, kita akan tengok manhaj yang sama dia akan pakai masa akidah. Maksud saya manhaj ni apa? Kaedah dalam beragama, kaedah dalam berdalil, kaedah dalam melihat sesuatu masalah tu, macam mana nak lihat satu masalah tu dengan neraca yang berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu perkara yang pertama. Yang kedua pula ialah isu mereka menuduh mujaddid dakwah, iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai pembunuh di Taif, membunuh masyarakat di Taif, membunuh masyarakat di Banidah, membunuh masyarakat di Mekah. Sedangkan kitab-kitab sejarah tidak menyaksikan perkara tersebut. Kalau kita kata nak iktiraf, nak jawab balik kepada mereka, kenapa kita lihat tiga pusat ini, Taif, Mekah, Madinah, adalah pusat utama pergerakan dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab selepas Al-Qasim dan selepas di timur Arab Saudi, di Al-Qasim dan juga di Uyainah, di Riyadh dan semuanya. Kita lihat yang kemudian di sebelah barat, di Hijaz, sebelah Hijaz kita lihat Mekah, Madinah dan Taif adalah pusat utama pergerakan menjadi dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab. Tuduhan ni dibuat oleh siapa? Tuduhan ni dibuat oleh
satu penulis kitab, nama dia dikatakan ulama dekat situ, dikatakan Syekh Zaini Dahlan nama penulis tu. Syekh Zaini Dahlan ni dalam kitab dia kata Syekh Al-Wahhab ni membunuh orang, memecahkan kubur Nabi. Dia tuduh pecahkan kubur Nabi dan menyanyi-nyanyi, melompat-lompat ketika memecahkan kubur Nabi. Sedangkan dalam kitab Syekh Abdul Wahhab, apa hukum dia? Haram menyanyi. Kita semua tahu. Siapa yang paling kuat kata apa hukum haram menyanyi? Ini kata tuduhan yang kita kata satu fitnah yang besar terhadap menjadi dakwah. Tuan-tuan, janganlah kita duk percaya je, buka internet, tengok perkataan Wahabi, lepas tu main terus percaya je apa internet cakap. Buat kajian, tuan-tuan dan puan-puan semua orang yang bijak. Belajar PhD tinggi-tinggi, jadi pentadbir, jadi pensyarah, tapi dalam masalah ni dia tak boleh berfikir secara orang kata objektif, melihat balik penulisan yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahhab. Dia kata mengkafirkan umat Islam. Kita kata tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah sekalian, kita kata dua fitnah yang besar ni, kita minta Allah Ta'ala lindungi kita daripada fitnah. Kita takut nanti jadi pada zaman Imam Ahmad nanti semua ahli sunnah dihukum. Kita takut bukan tak boleh berlaku benda tu, ahli sunnah akan dihukum balik. Imam Ahmad, zaman Imam Ahmad pernah kena, Ibn Taymiyah pernah kena, dan tak mungkin dia akan, zaman Syekh Muhammad Abdul Wahhab pernah kena, anaknya dibunuh, difitnah dan digantung di Turki. Digantung. Sebab apa? Tuan-tuan menjalankan dakwah, orang fitnah ni. Dan tak mustahil benda itu akan berlaku sama kita. Tapi kita minta Allah Ta'ala lindungi kita. Dan Syekh Zaini Dahlan ni, dalam buku dia buat satu kitab, tajuk dia ialah Asdal Matalib fi Najati Abi Talib. Dia kata menunjukkan dalil yang jelas bahawa Abu Talib ni mati dalam Islam. Akidah dia, akidah sama macam Syiah punya akidah, iaitu Syiah percaya bahawa Abu Talib mati dalam keadaan Islam. Bahkan Syiah kata semua adik-beradik Nabi walaupun yang kafir, yang kita percaya dia bunuh Islam, dia jadi Islam. Sebab apa? Ahlul Bait. Kita ahli sunnah wal jamaah cintakan ahli keluarga Nabi SAW, tapi kita cinta berdasarkan nas, berdasarkan nas yang jelas, nas yang sarih. Kita cinta dengan cara yang telah ditunjukkan Nabi SAW. Namun kita tidak mentakdiskan, maksudnya takdis ni maksudnya mensucikan keturunan Nabi SAW. Kan Nabi SAW kata, Ya Fatimah, minta aku apa-apa, harta boleh minta, tapi ana la uni anka minallahi syai'a, aku tak boleh nak tolong kau di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya kalau Allah Ta'ala tak memberi Nabi SAW keupayaan untuk menolong yang umat-umat yang lain, Nabi tak boleh nak tolong. Maksudnya hatta keturunan pun tak boleh nak tolong. Bahkan ada ahli Nabi SAW disebut apa? Man batta'a amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Sesiapa yang amalannya tak lambat, dia lambat beramal, tidak beramal, tidaklah mempercepatkan nasab dia kepada dia akan masuk ke dalam syurga. Hadis sahih Muslim, man batta'a amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Dan apa pendapat Syekh Zaini Dahlan tadi, kita kata bertentangan dengan apa yang Al-Imam Nawawi rahimahullah katakan dalam Sahih Muslim yang tajuknya kita akan baca sekarang. Tajuknya apa? Bab dalil atas sahnya Islam seseorang yang saat datang kematian kepadanya. Tapi sebelum tu ya, berkenaan dengan saudara Indra kita, dia bertanya tentang masalah melihat janin kan. Kalau siapa tengok Facebook saya dah jelaskan dah bahawa fatwa Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin dan fatwa-fatwa masyayikh lain semua kata membenarkan melihat kepada janin, dan benda tersebut tidak bertentangan dengan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Allah Taala mengetahui ya'lamu ma fil arham, Allah Taala tahu apa yang di dalam rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bab dalil atas sahnya Islam seseorang yang saat datang kematian kepadanya. Dalam buku yang ada pada tangan tuan-tuan ini, dia memberikan tajuk tidak lengkap. Tajuk yang diberikan tidak lengkap. Dengar tajuk ni yang lengkap dan salin, seperti mana dalam naskah Al-Imam Nawawi rahimahullah. Kak Nur buka dah iPad tu, tak nak main. Bab ad-dalil, dalil
ke atas sahnya keislaman seseorang apabila saat datangnya kematian. Dalam buku kat situ je kan. Dalam naskah yang saya di tangan saya ni, Al-Imam Nawawi yang asal, dia kata apa? Ma lam yashra' fin naz'i, selagi tak sampai ketika nazak. Wa huwal al-ghargharah. Wa huwal al-ghargharah. Al-ghargharah ni ialah nazak lah. Orang Melayu panggil nazak, orang Arab panggil nazak juga. Tapi ada istilah lain yang Nabi kata al-ghargharah. Al-ghargharah ni ialah bunyi ketika nyawa dah kat sini, ghargharah ni tu. Al-ghargharah. Sama lagi tajuk dia. Wa naskhul jawazi. Wa naskhil jawazi, dan menasah, maksudnya penghapusan hukum bolehnya meminta istighfar untuk orang musyrikin, dan pemansuhan hukum tentang bolehnya minta istighfar untuk orang musyrikin. Tajuk dia lagi ni. Dan dalil. Sebab apa? Sebab tajuk ni menunjukkan bahawa macam mana Imam Nawawi faham hadis ni. Hadis yang si Zaini Dahlan ni, afallahu anhu, anna wa anhu, semoga Allah Ta'ala mengampuni kita dan mengampuni dia atas kesilapan dia. Sama ada kesilapan ni disengajakan atau tak disengajakan. Wad dalil, kita tahu, dan dalil bahawa sesiapa mati di dalam syirik, dia termasuk ahli neraka jahim. Dan siapa yang mati dalam syirik, dia termasuk ashabil jahim, penghuni neraka jahannam. Wala yanqudhuhu, dan tiada yang dapat menyelamatkan dia, min dhalik, daripada azab neraka tadi, syai'un minal wasail. Nak cerita ni, apa-apa pun jalan wasilah, apa-apa jalan pun tak dapat selamatkan orang yang mati dalam syirik tadi daripada masuk ke dalam neraka. Saya baca balik tajuk dia sebab saya nak bagi tuan-tuan semua faham jelas masalah tauhid akidah ni. Macam mana Al-Imam Nawawi rahimahullah faham, macam mana para ulama kita faham. Saya bagi sekali lagi tajuk dia. Tajuk dia dalil di atas sahnya Islam seseorang saat datang kematian kepadanya selagi tak sampai kepada nazak, dan penghapusan, pemansuhan hukum bolehnya beristighfar untuk orang musyrik, dan dalil bahawa sesiapa yang mati di atas syirik, dia termasuk ashabil jahim, dia termasuk di antara ahli neraka jahim. Wala yanqudhuhu, dan tiada siapa yang dapat menyelamatkannya, apa-apa pun, apa-apa wasilah, apa-apa jalan pun takkan dapat menyelamatkannya. Apa hadisnya? Apa hadis ni? Tajuk Al-Imam Nawawi, dia faham daripada hadis ni, ini dia punya istinbat hukum dia. Ini apa yang dia faham daripada hadis yang kita akan bacakan sekarang ni. Apa hadis ni tuan-tuan? Mari kita baca sama-sama. Saya akan baca sanad ni sekali. Ittiba'an maksudnya mengambil barakah seperti mana para ulama kita dulu baca sanad. Walaupun bagi kita tak nampak sangat faedah dia kan. Okey. Wa haddatsani Harmalah bin Yahya At-Tujibi, telah berceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya At-Tujibi. Akhbarana Abdullah bin Wahab, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab. Qala, telah berkata, akhbarani Yunus an Ibn Shihab, telah menceritakan kepadaku Yunus daripada Ibn Shihab Az-Zuhri. Ibn Shihab Az-Zuhri itu kenal tak? Ibn Shihab Az-Zuhri ialah antara ulama yang awal mengumpul al-hadis secara sistematik. Mengumpul hadis secara sistematik. Ketika Umar Abdul Aziz, Khalifah Umar Abdul Aziz, dia kata,
Wahai Ibnu Syihab, kumpulkan hadis-hadis Nabi, fa inni khiftu durusal ilmi wa zahabil ulama, kerana aku takut perginya ilmu dan matinya para ulama. Jadi Ibnu Syihab Az-Zuhri ialah orang yang pertama, atau kita boleh katakanlah dia orang yang pertama antara yang awal mengumpulkan hadis secara sistematik. Bukanlah bermakna sebelum zaman Ibnu Syihab ni tidak ada penulisan hadis. Yang ni lah geng-geng anti hadis, dia duk pertikaikan. Dia kata hadis ditulis 100 tahun selepas Nabi SAW wafat. Sebab Ibnu Syihab ni dia hidup sekitar tahun 102, 103, 104 macam tu. Sebab pada zaman tu ialah pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Maka ahli-ahli anti hadis ni dia mempertikaikan hadis-hadis dicatat selepas 100 tahun lepas Nabi wafat. Kita kata ini tidak benar. Apa yang disebutkan oleh Umar Abdul Aziz tadi, tulis, iaitu tulis secara sistematik. Adapun sebelum zaman Ibnu Syihab Az-Zuhri, ulama-ulama semua, hatta para sahabat radhiyallahu anhum, telah mencatat hadis dalam tulisan-tulisan mereka. Apa dalilnya? Pertama, dalil Sayyidina Ali. Dia kata, apa yang tertulis pada kamu? Dia kata, tak ada benda-benda yang special tertulis bagi aku. Yang ada ialah dia kata, berkenaan dengan 2-3 hukum. Seperti hukum al-aqlu wa fikakul asir wa ala yaktub bil muslimi kafir. Iaitu hukum orang kafir tak boleh dibunuh dengan orang Islam tidak boleh dibunuh. Hukum bunuh balas. Orang Islam bunuh orang kafir tak boleh bunuh oleh orang Islam. Yang kedua, al-aqlu wa fikakul asir, iaitu berkenaan dengan tahanan perang. Maksudnya Sayyidina Ali ada tulisan. Begitu juga dengan hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Aku paling banyak hafal hadis kecuali Abdullah bin Amru Al-As. Aku paling banyak, tapi ada orang lagi banyak pada aku. Siapa dia? Abdullah bin Amru bin Al-As. Apa kata Abu Hurairah? Fa innahu yaktub wala aktub. Sungguhnya Amru Al-As ni, Abdullah bin Amru Al-As menulis, aku tak menulis. Dalil bahawa ada sahabat menulis tak? Ada sahabat yang menulis. Yang ketiga, hadis dalam Sahih Bukhari. Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan minta fatwa ajaran Islam. Nabi kata, uktubu li Abi Syah. Nabi kata, nama lelaki tu Abi Syah. Tuliskan untuk Abi Syah ini apa ajaran Islam supaya dibawa balik kampung dia. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Yang keempat, Abdullah bin Amru Al-As juga. Bila ditanya, apakah benda yang kamu paling sayang? Dia kata, benda yang paling aku sayang di dunia ini adalah ladangku dan juga penulisan kitab aku. Dalil bahawa sahabat-sahabat tulis hadis tak? Tulis. Jadi membatalkan pendapat-pendapat yang kata hadis ini tidak ditulis. Macam mana pula pendapat yang kata Nabi pernah larang penulisan hadis? Ada juga hadis Nabi kata apa? Apa yang kamu tulis selain daripada Al-Quran, wa man kataba anni ghairul Quran falyamhu. Siapa yang menulis daripada aku selain daripada Al-Quran, maka hapuskannya. Kita jawab balik seperti kata para ulama kita, Al-Imam Al-Khattabi dan lain-lain, iaitu larangan penulisan ini adalah pada peringkat awal Islam, iaitu ketika para sahabat radhiyallahu anhum belum lagi, kita kata, faham lagi uslub Quran dengan uslub hadis. Macam orang Melayu lah, tak faham lagi lagu Arab dengan mana satu lagu Islam dan satu lagu Arab cinta-cinta. Dia dengar sama je, ustaz-ustaz menggiling. Ustaz yang tak tahu Arab lah, Tok Imam semua, sedap betul, meningkat iman je. Padahal punya lagu Siti Kalsum dulu kan, Ummul Kalsum, Ummul Kalsum, dia pun giling. Masya Allah, Masya Allah. Itulah, kita tak faham kan. Jadi dengar semua lagu Arab, semua nasyid, semua lagu Islam. Punya ada lagu cinta, lagu pergi dating, ada semua ada dalam tu. Okey. Itu Ibn Syihab Az-Zuhri daripada akhbarani Sa'id bin Al-Musayyab. Sa'id bin Musayyab an abihi, daripada bapanya, lama
Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma hadarat Aba Talib al-wafatu. Sebab bahasa Arab ni, ayat dia kadang-kadang terbalik. Jadi penulis ni dia terjemahkan ikut susunan bahasa Melayu yang betul. Kalau kita baca ni, Rasulullah SAW menziarahi Abu Talib di saat dirinya sedang menghadapi sakratul maut. Tapi kalau kita baca bahasa Arab dia, lamma, ketika, hadarat, datangnya Abu Talib kepada Abu Talib al-wafat, kewafatan. Ja'ahu, datanglah kepadanya. Lepas tu kalau kita baca kitab lama, macam tu ayat dia. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Abu Talib ni, kalau terjemahan, kalau tengok bahasa Arab, ja'ahu ataupun hadrat al-wafat. Wafat tu kematian. Adakah datang kematian? Maksudnya hampir nak meninggal, tapi belum lagi ketika nazak. Sebab apa belum lagi ketika nazak? Jadi kita akan bincangkan. Kita baca dulu satu round dulu. Rasulullah SAW menziarahi Abu Talib ketika menghadapi sakratul maut. Kita akan bincang sekali lagi masalah ni. Ingatkan saya, hadapi sakratul maut ni maksudnya adakah dia nak meninggal ketika nazak atau bukan nazak, belum nazak lagi. Sebab ada hujah nanti Kemudian dia kata apa? Fawajada indahu Aba Jahlin. Maka Nabi SAW mendapati bersama dengan Abu Talib tadi Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah bin Al-Mughirah. Dua orang sahabat. Dua orang, bukan sahabat, dua orang pembesar Quraisy, yang kita akan tengok nanti salah satunya masuk Islam. Itu kita hidayah Allah SWT. Yang diajak tu tak masuk Islam, yang duduk sebelah tu masuk Islam. Ini hidayah Allah SWT. Kita akan bincang sekejap lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya am, wahai pakcikku. Am, pakcik sebelah. Pak Melissa, belum sampai kita tajuk ni. Am, pakcik sebelah ayah. Khal, pakcik sebelah mak. Am dengan khal. Ni kita ajar sikit bahasa Arab lah. Ammun, pakcik sebelah ayah. Khalun, kha alif lam, pakcik sebelah mak. Arab bagus dia beza. Sebab apa Arab bezakan? Sebab bila bab bersalam ni, bukan semua orang boleh salam. Orang Melayu ni asal nama pakcik dia salam, asal orang tua dia salam. Itu yang dia salam tu. Anak tu dah 20 tahun, anak perempuan, salam dengan pakcik. Dan ni pakcik ni salam. Pakcik tu bersejuk je tangan dia bila salam. Mana boleh. Kita dengan makcik kita punya, katakanlah pakcik kita punya isteri, mana boleh salam. Pakcik tu adik-beradik mak kita, dia kahwin dengan perempuan yang lain, kita tak boleh salam dengan makcik tu. Tapi orang Melayu dia lamba belasah dia, asal pakcik dia salam. Makcik, nama dia title makcik. Pakcik kau ni takkan tak boleh salam. Keluarga, mana boleh. Kalau pakcik ceraikan dia, saya boleh kahwin dengan makcik. Betul? Tak percaya cakap saya, buka kitab fiqah. Ustaz ni betul, kita boleh kahwin dengan makcik. Bukan makcik kita, isteri kepada pakcik kita. Ya am, Nabi kata, kul, katakanlah la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Di sini dua kalimah syahadah, dia pendekkan. Uha kalimatan ashhadu laka biha indallah. Kalimah yang aku menjadi saksi kamu di hadapan Allah. Maksudnya dengan kalimah nanti Allah Ta'ala akan, Nabi SAW akan defend Abu Talib. Kita pelik nanti kejap lagi. Pelik macam mana boleh hukumkan Abu Talib ni Islam. Bukanlah kita nak sangat mengkafirkan Abu Talib tu, bukan, tidak. Kerana nas tu datang dengan jelas. Sebab kita akan tengok nanti apa tujuan disebalikkan nak mensucikan semua keluarga Nabi. Sebab akhirnya dia akan bawa kepada apa? Semua ahli bait semua suci. Termasuklah geng-geng mereka yang pergi kubur, yang pergi cium kubur apa semua, asalkan ada al kat hujung, semua halal.
cium kubur halal, buat syirik halal, tawasul halal, tawasul syirik, pergi minta kubur halal, minta doa kepada kuburan halal. Sekejap lagi tengok. Ustaz ni anti betul. Bukan anti betul, kita anti syirik, bukan kita anti orang tu. Okay? Lalu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah mencelah. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah bin Umayyah, ya Aba Talib, wahai Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Ni satu lagi poin yang sangat penting yang kita akan tengok. Wahai Abu Talib, adakah kamu akan meninggalkan ajaran Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib ni? Kita akan isytiharkan pula kejap lagi. Atuk Nabi, adakah atuk Nabi ni termasuk dalam, kita panggil fatrah ataupun bukan fatrah? Tuan-tuan pernah dengar ahli fatrah tak? Ahli fatrah ni ialah golongan yang kita katakan tak dapat sampai Islam kepadanya, ataupun Islam yang sampai itu bukan Islam yang betul. Adakah atuk Nabi termasuk ahli fatrah? Kita akan bincangkan. Rasulullah SAW tidak berputus asa. Falam yazal, maknanya sentiasa Rasulullah SAW ya'riduha alaih, mengajarkan ke atasnya, wa yu'idu lahu tilkal maqalah, dan mengulang-ulangkan kalimah itu kepadanya. Hatta qala Abu Talib, sehingga berkatalah Abu Talib, akhir ma kallamahum, ucapan terakhir kepada mereka, Allahu Akbar, huwa ala millati Abdul Muttalib, jadi atas ajaran Abdul Muttalib. Ada satu hadis yang tak sahih. Ketika kalau Maulid Rasul dia, orang akan bawa cerita ni, iaitu kisah Islamnya ayah Abu Bakar As-Siddiq. Bila Abu Bakar As-Siddiq masuk, ayah dia masuk Islam, Abdullah bin Abi Quhafah masuk Islam, Abu Bakar menangis depan Nabi. Rasulullah kata, asal kau menangis? Bukankah ini engkau punya ayah masuk Islam? Dia kata, ya Rasulullah, orang yang aku sayang masuk Islam, orang yang kau sayang tak masuk Islam, sebab tu aku menangis. Feeling lah cerita ni, tapi cerita tak sahih. Cerita tak sahih. Memang feeling lah, bila kita baca memang sedih. Kita pun sedih lah, orang yang Nabi SAW sayang tapi tidak masuk Islam kan. Okay? Kita sambung. Sebab nanti kita akan jelaskan kenapa kita bawa kisah ni. Kenapalah puak-puak ni asyik nak bawa cerita pasal Abu Talib ni tak Islam. Bukankah cerita tersebut akan menyedihkan Nabi SAW? Akan menyedihkan Nabi SAW, betul? Kenapa puak-puak ni suka? Mereka tak sayang Nabi ke? Balik-balik kalau ceramah kata Abu Talib tak Islam, Abu Talib tak Islam. Bila bagi contoh je orang yang buat kerja untuk Islam, sokong Islam tapi tak masuk Islam, Abu Talib. Bila bagi contoh je orang yang sayang tapi tak ikut Nabi, Abu Talib. Saya sikit Abu Talib. Tak sayang Abu Talib ke? Tak sayang Nabi ke? Bawa cerita ni, kalau Nabi hidup mesti Nabi kecil hati. Kita akan jawab. Kita akan jawab ni syubhat-syubhat, bencana-bencana, kita kata kekeliruan yang dia bawa oleh ahli bid'ah, supaya kita ni menutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada syirik ni. Soalnya kita kata tak apa, syirik ni jangan keras sangat. Kita akan tengok nanti insya-Allah. Pelan-pelan kita tengok hadis ni ya. Hadis ni hadis azim, hadis yang agung hadis ni. Okay. Kemudian apa jadi? Dia kata akhir kalimah ni, dia kata dia mati dalam keadaan ajaran agama Abdul Muttalib. Wa aba an yaqul, dan enggan mengucapkan la ilaha illallah, enggan mengucapkan kalimah syahadah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW telah bersabda, amma wallah, demi Allah, la astaghfiranna lak, aku akan minta ampun untuk kamu, malam unha ank, selagi tidak dilarang. Selagi tidak dilarang. Malam unha anka. Ada terjemahan ni tak lengkap ya. Nampak tak? Dia kata apa? Demi Allah, aku akan mohon ampunan Allah dari Allah untukmu. Tapi dia terlepas ayat yang, kalau kita Arab dia, kalau tuan-tuan boleh dapat Arab tu kan, malam unha anka, selagi tidak dilarang daripada kamu. Maksudnya selagi tak dilarang pengampunan tu untuk kamu. Fa'anzalallah, Nabi SAW dia kata selagi tak dilarang aku akan minta ampun. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat.
ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak patut, tidak dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk meminta ampun bagi orang yang musyrikin, walau kanu uli qurba, walaupun mereka ini adik-beradik, min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas kepada mereka, nyata bahawa mereka itu annahum ashabul jahim. Maksudnya jelas bahawa mereka ni mati dalam keadaan kafir atau syirik. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Talib. Dan ayat ni menurunkan firman-Nya berkenaan dengan peristiwa Abi Talib. Apa kata? Faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala berkata, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya kamu, wahai Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah kepada siapa orang yang kau cintai, tapi Allah Ta'ala bagi hidayah kepada siapa yang Dia nak. Maksudnya hidayah pun milik siapa? Milik Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia lebih mengetahui siapa yang layak mendapat hidayah. Bawah tu ialah sanad-sanad dia. Kemudian kita buka hadis sebelah lah. Kita kumpulkan, kita baca semua hadis supaya kita dapat faham isu. Hadis ke-36 pula sebelahnya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad daripada Ibnu Abi Umar, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan dari Yazid, iaitu Ibnu Kaisan, daripada Abu Hazim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, katakanlah Rasulullah SAW bersabda kepada pamannya ketika dia menjelang wafat, iaitu pakcik dia lah, katakanlah qul la ilaha illallah. Namun dia menolaknya. Okay? Dan aku akan bersaksi untukmu dengan kalimat tersebut pada hari kiamat. Namun dia menolaknya. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Dalam hadis yang ni nampak jelas dia menolaknya. Hadis seterusnya pula, kita akan tengok dia punya apa, kita boleh kumpulkan pengajaran-pengajaran daripada hadis-hadis yang lain. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim bin Maimun, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Kaisan daripada Abu Hazim al-Ashja'i, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pamannya ketika menjelang wafat, katakanlah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, nescaya aku akan bersaksi untukmu dengan kalimat tersebut pada hari kiamat. Dia menjawab, kalau seandainya bukan kerana kaum Quraisy mencelaku dengan perkataan mereka. Nampak ada tambahan kat situ. Maksudnya Abu Talib ni takut dengan celaan kaum dia. Takut dengan celaan kaum dia. Dia melakukan hal tersebut kerana cemas. Wa innama hamalahu ala zalikal jaza', bahasa Arab. Maksud dia takut, dia cemas, dia takut dengan orang keliling dia. La aqrartu biha 'ainaka fa anzalallah. Nescaya aku menetujui kalimat tersebut dengan matamu. Maksudnya apa? Itu bahasa Arabnya, uslub ya. Jangan aku menetujui kalimat dengan mata. Maksudnya aku akan setuju dengan betul-betul. Kalau bukan kerana aku nak pasal orang keliling ni, aku dah setuju dengan kau dah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tak beri hidayah kepada siapa yang orang yang kau cintai, tapi Allah Ta'ala bagi hidayah kepada siapa. Kau tak boleh bagi siapa yang kepada hidayah kau cintai, tapi Allah Ta'ala bagi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Kita patah balik hadis yang pertama, kita tengok satu persatu. Pertama, Abu Talib. Abu Talib waktu wafatnya tahun ke berapa tuan-tuan? Sekitar 9-10 Hijrah macam tu. Lepas pakcik dia Abu Talib meninggal, 3 hari lepas tu Khadijah meninggal. Ini dipanggil apa? Tahun kesedihan, Amul Huzni, tahun kesedihan. Okay.
Dalam hadis ini disebut di saat dirinya sedang menghadapi sakratul maut, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, iaitu ketika dia masih dalam keadaan dah sakit tenat tapi belum lagi dalam keadaan nazak. Sebab apa kata Imam bukan keadaan nazak? Sebab dalam keadaan nazak, la ilaha illallah dah tak boleh memberi manfaat. Sebab Nabi kata apa? Ma lam yugharghar. Kalimah la ilaha illallah ini bermanfaat selagi dia tidak yugharghar. Maksudnya tengah dekat sini baru nak ucap la ilaha illallah, la yanfa', tidak bermanfaat lagi. Mercun ke apa ni? Bukan dah habis ke macam ni? 15 day. 1 bulan 15 hari. Oh, Cak Gomeh bukan? Okey. Kemudian dia kata apa? Jadi maksudnya dia hampir-hampir meninggal, belum lagi dalam keadaan nazak. Sebab apa? Sebab seperti kita katakan, nazak tidak memberi manfaat. Allah Taala kata walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna su' atau ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Allah Taala sebut dalam surah At-Taubah ayat 113 juga, atau surah An-Nisa ayat 18. Ayat Nisa ayat 18. Nabi SAW kata, Allah Ta'ala berkata, berfirman, sesungguhnya dan bukanlah taubat itu bagi orang yang melakukan kejahatan ketika datang kepada dia maut, hadrah maut. Maksudnya dah nazak, maka tak ada taubat lagi dah. Siapa kata ni? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 18. Okey. Faham tak? Sebab tu kita kata disunahkan kita mentalkinkan mayat la ilaha illallah. Sebelum tu lagi pun aku ucapkan la ilaha illallah. Sebab tu kalau kita dalam keadaan orang sakit ni, kita ada sunnah-sunnahnya. Seperti kata Syekh Salam Najib, dia kata orang yang sakit ni, kalau masa dia tengah sakit lagi tu, tapi dah tahu dah memang tak lama lah, maka kita ada beberapa peringkat cara kita nak nasihat dengan dia. Iaitu pertama, nasihat taubat. Nasihat taubat. Buka. Tak nak main. Ini nasihat taubat. Okey. Nasihat taubat ialah tu kita minta Allah Ta'ala semua akan mencabut nyawa. Allah Ta'ala, kita dah umur kita dah hujung-hujung ni bertaubat. Tapi pada masa yang sama, jangan menimbulkan putus asa kepada Allah Ta'ala. Itu satu benda. Jangan menimbulkan putus asa. Katakanlah ayah kita sakit dan nak meninggal, kita kata ayah bertaubat, semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Kan nanti kan akhirat nanti kan kita nak melalui banyak kat kuburnya. Tapi takut nanti bila kita dia akan Allah, ayah banyak dosa. Tapi orang sama, tapi jangan risau ayah, Allah Ta'ala akan balas ganjaran orang yang pergi masjid. Contohnya ayat kita pergi masjid contohnya. Dia kata kat dia, ayah pergi masjid, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sebenarnya Allah Ta'ala bersaksi bahawa orang pergi masjid ni orang yang beriman. Nampak tak? Dia akan timbulkan balik perasaan. Waktu ini yang berlaku pada Abdullah bin Amr al-As ketika dia sakit, dalam hadis Sahih Muslim yang kita akan baca nanti. Iaitu Abdullah bin Amr al-As ketika dia meninggal menangis dia. Ayah anak dia kata, kenapa kamu menangis? Wahai ayah, bukankah kamu dulu sekian dan sekian? Nampak? Dia sebutkan perkara kebaikan. Dia tak nak ayah dia putus asa. Tapi Abdullah bin Amr al-As diingatkan balik dosa-dosa dia. Aku dulu pernah jadi pemerintah dan aku tak tahu masa aku jadi pemerintah macam mana aku perintah dengan adil ke tak adil. Jadi aku takut Allah Ta'ala akan mengazab aku. Nampak tak? Jadi pada masa itu kita nak membalancekan antara takut dan harap. Kalau dia relax dia, kita bagi takut sikit. Kalau dia takut sangat, kita bagi dia rajak sikit, bagi dia ada pengharapan. Kemudian di akhir tu kita ajar dia la ilaha illallah. Tapi yang Nabi sebut tu, mentalkinkan la ilaha illallah, itu orang Islam. Sebab bagi orang yang bukan Islam, ketika di tengah yughar nazak tu, la ilaha illallah tidak bermanfaat baginya. Faham tak? La ilaha illallah manfaat ketika dalam keadaan dia masih lagi segar, walaupun keadaan sakit dan teruk. Faham tak? Jadi yang salah bukan Allah Ta'ala kata, bukan Nabi kata suruh lakinu mautakum bila ilaha illallah. Yes, betul. La ilaha illallah itu tu orang Islam yang nak mati, dan ketika yughar, memang ketika nazak tu disunahkan kita talkinkan
Dengan talqin, dengan maksud talqin, bukan talqin Melayu tu, talqin iaitu kita mengucap la ilaha illallah. Dan jangan ucap la ilaha illallah macam mana bagi tahu kan, terjerit kuat-kuat tu. Dan kelas ni la ilaha illallah. Dia buat tu, masya-Allah. Bukannya tu perlahan la ilaha illallah. Kalau dah bergerak-gerak mulut bibir dia ikut, maka kita diam. Jangan bantai lagi. Bagi kita patutnya la ilaha bagi nampak dia gelak la ilaha illallah, dah diam. Kecuali kalau dia mengucap perkataan-perkataan yang lain, tiba teringat London, teringat apa, bola apa semua, Manchester, lepas tu la ilaha illallah bagi dia. Sebab kita nak bagi akhiru kalami. Sebab Nabi kata apa? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Betul lah Saddam Hussein la ilaha illallah pun dia kena. Wallahu alam. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Kita tak tahu. Dan kita akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah kata apa? Yang zalim macam mana pun mati la ilaha illallah, tidak mensyirikkan Allah, masuk syurga. Wallahu a'lam. Tapi bukan saya kata Saddam Hussein masuk syurga wallahu a'lam. Saya tak tahu. Kata ucap nampak jelas kan dalam video. Wallahu a'lam. Kemudian dia kata hampir-hampir menghadapi sakaratul maut, beliau mendapati Abu Jahal dan Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Ni saya sebut tadi, Abu Abdullah bin Abu Umayyah Al-Mughirah ni masuk Islam tuan-tuan. Dialah yang menceritakan kisah ni. Dia yang ceritakan kisah ni. Sebab dia ada pada zaman. Kalau tanya balik, siapa yang cerita ni? Abu Jahal ke yang cerita? Jadi seolah-olah siapa yang ceritakan kisah ni, mesti ada orang ketiga. Kita bukan macam kitab Bible. Saya tak tahu siapa orang yang ketiga. Nabi Isa pergi sekian, berjumpa dengan orang sekian, berjumpa dengan ini. Kemudian siapa yang cerita ni? Kita alhamdulillah, kisah ni siapa yang cerita? Abdullah bin Abu Umayyah bin Al-Mughirah yang masuk Islam lepas tu. Allahu akbar. Dalil bahawa orang yang duduk ni dulu jahat ni, duduk nasihat kepada Abu Talib buat jangan ucap la ilaha illallah, dia masuk Islam. Ini lebih kuat lagi menunjukkan bahawa, menguatkan lagi kisah ni, innaka la tahdi man ahbabta, kamu tak bagi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Berlaku juga dalam perang Uhud, Nabi SAW mengucapkan doa laknat kepada 3 orang pembesar Quraisy. Dalam 3 tu 2 orang masuk Islam. Bila Allah Ta'ala tegur Nabi SAW, laisa laka minal amri syai'un aw an yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun walillahi mulku samawati wal ardi yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Bukan urusan kamu wahai Muhammad nak mengatakan si fulan, nak si fulan masuk syurga, si fulan tak masuk syurga. Urusan Allah Ta'ala. Bagi Allah lah milik kerajaan langit dan bumi. Dia mengampunkan siapa yang dikehendaki. Bayangkan, Nabi SAW tak ada kemampuan untuk menentukan seseorang itu dapat hidayah ataupun tak dapat hidayah. Sebab Allah Ta'ala dalam Quran sentiasa bagi semangat kat Nabi SAW. Bila Nabi sedih, orang tak ikut Islam, Allah Ta'ala kata, kamu ni hanya sebagai al-balagh, penyampai. Yang kedua, wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr innahum lan yadurrullaha syai'an. Jangan sedih wahai Muhammad, bukan urusan kamu. Kalau mereka buat tak patut Allah pun tak mudarat kat aku, kat Allah Ta'ala. Ini jangan sedih wahai Muhammad. Banyak ayat Quran seperti ini kisahnya. Jadi kalau kita faham kisah ni, betapa Allah Ta'ala lah yang berikan hidayah. Bila kita faham, apa kesan kat kita? Iaitu bila kita nasihat orang tak dengar, kita kata janganlah pressure, jangan tertekan. Nabi Nuh nasihat dekat anak dia, Nabi Lut nasihat dekat isteri dia, Nabi Ibrahim nasihat dekat ayah dia, Nabi Muhammad SAW nasihat dekat pakcik dia. Dan mereka itu bukanlah lebih, kita ni bukanlah lebih hebatnya dakwah daripada yang 4-4. Jauh kita ni. Dan kita sembahyang malam tak ada, baca Quran di dada kurang, hadis tak ada, zikir kurang, apa semua, pasti dakwah kita lagi kurang power, lagi kurang dia mendingan para anbiya. Tapi mereka tidak diterima. Tetapi jangan pula kita jadikan itu alasan. Tak payah nasihat dia ni. Orang Nabi Nuh pun nampak nasihat tak boleh guna hujah tu pula.
Kalau Nabi Nuh tak boleh nasihat, kita nak nasihat. Tak boleh juga macam tu. Okay. Tak faham sikit lah tadi Ustaz kata bacakan la ilaha illallah sebelum dia nazak. La ilaha illallah ketika nazak, mautakum bila nak hampir meninggal. Tetapi la ilaha illallah tu orang Islam. Kalau orang kafir ketika nazak, dia ucap la ilaha illallah tidak bermanfaat baginya. Ya, dua situasi yang berbeza. Okey. Kemudian kata apa? Wahai Abu Talib, sanggupkah kamu meninggalkan agama Abdul Muttalib? Jadi agama yang sembah berhala ni agama siapa? Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib dalam Syiah kata semua Islam. Abdul Muttalib Islam, Abu Talib Islam, semua Islam. Okey, kita dah setuju bahawa ajaran tu ajaran Abdul Muttalib. Maksudnya sembah berhala semua ni Abdul Muttalib berdoa kepada ni. Bukankah Abdul Muttalib yang pergi jumpa Tok Bomo ketika Abu Abdullah tu kena mimpi kan? Baca kitab sirah sejarah. Bila Abdullah tu dia mimpi jumpa telaga Zam-Zam, ingat tak? Bila dia bentangkan air mimpi dia kepada orang-orang Quraisy, orang Quraisy tak puas hati. Mana boleh Quraisy yang pergi korek telaga tu, kita buat-buat lain ni macam mana? Jadi timbul inilah isu lah kat situ. Lalu dia kata, "Mai kita jumpa siapa?" Tu Bomo, tukang tilik, untuk selesaikan urusan. Dia setiap bernazar lagi, "Ya Allah Tuhanku, sekiranya dapatlah dekat aku urusan untuk mengorek telaga Zam-Zam ni, maka anak ke-10 aku akan korbankan." Itu jadi kisahnya tau. Dia buat. Akhirnya dia suruh, memang dapat. Akhirnya dah susah hati dah. Tak nak bunuh anak ke-10 aku, iaitu ayah Nabi SAW, Abdullah. Jadi dia buat macam mana? Tukang tilik tu bagi idea buat macam kayu tu. Ambil inilah macam ni kayu ni, ambil satu. Kalau dapat ke Abdullah, letak balik 10 ekor unta. Angkat-angkat, Abdullah angkat balik sampai 100. Sampai ke-11 baru dapat keluar nama Abdullah. Tu jadi 100 ekor unta. Sebab tu hukum diat 100 ekor unta. Hukum diat tu diat tak? Bunuh balas. Dia bukan bunuh balas, apa? Tebus 100 ekor unta. Jadi agama siapa ni? Abdul Talib yang jaga Kaabah tu. Kan dia nampak berhala-berhala sekeliling Kaabah tu. Jadi dah terbukti dengan nas yang jelas, bukti-bukti dari sejarah dengan hadis, kata Abdul Muttalib, ajaran ni ajaran yang kita tahu, ajaran jahiliah. Isu yang kedua, adakah Abdul Muttalib dan ni termasuk ahli fatrah? Isu yang kedua. Sebab mereka ahli fatrah, orang dah dengar tak? Ahli fatrah ni adalah golongan yang tak sampai Islam dekat dia. Jadi mereka tak bersalah. Abdul Muttalib tak bersalah letak berhala kat Kaabah. Saya nak jawab, so tak sampai lagi Islam. Apa hujah dia? Tak sampai lagi Islam. Tapi kita jawab balik, sampai tak ajaran Nabi Ibrahim? Jangan cakap tak. Yang sampai kepada mereka ialah ajaran Nabi Ibrahim yang telah distorted, yang telah dipesongkan. Kalau macam tu, apa kisahnya Abdullah, Zaid bin Amru bin Nufail, seorang lelaki dan Sahih Bukhari, nama dia Zaid bin Amru bin Nufail, yang kata, aku takkan makan sembelihan orang musyrikin, aku takkan sembah berhala, kamu bunuh anak ni tak betul, meh aku jaga. Dalam hadis Sahih Muslim ada, dan Sahih Bukhari ada, Zaid bin Amru bin Nufail. Dan Nabi kata, Nabi sebut ni kepada para sahabat, aku nampak Zaid, aku dengar tapak kaki Zaid bin Amru bin Nufail dalam syurga. Siapa sebut ni? Nabi SAW. Sebab apa? Sebab dia tak makan sembelihan orang musyrikin. Nabi SAW sempat jumpa dia. Pernah dalam satu majlis Nabi dengan Zaid bin Amr bin Nufail, orang bagi makanan kambing yang disembelih oleh orang musyrikin. Zaid bin Amr bin Nufail kata, aku tak nak makan. Macam mana kambing ini Allah Ta'ala turunkan hujan, tumbuhkan rumput, kambing tu makan rumput tadi, kamu sembelih di atas nama bukan selain daripada nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Zaid bin Amr bin Nawfal. Maksudnya Zaid bin Amr bin Nawfal faham akidah tak? Faham. Waraqah bin Nawfal faham. Kalau kita baca kitab Sirah Ibn Hisham, saya ada kuliah Sirah Ibn Hisham di Bukit Jelutong. Macam mana para pendeta, pendeta ahli kitab yang pada waktu yang sebahagian ni masih lagi berpegang kepada ajaran tauhid, bila dia nampak Kaabah ni orang letak berhala, dia kata aku tak nak pergi Kaabah. Pendeta dia kata Kaabah ialah semulia-mulia rumah di sisi Allah. Sekali Raja Tubba' tu kata, kenapa kamu tak nak pergi? Raja Tubba' kan keluar kata, au qaumi Tubba', dalam Quran sebut. Kamu tak nak pergi buat tawaf kat situ, kamu suruh aku pergi, kamu tak pergi. Kata tak ada benda yang menghalang aku daripada buat, semata-mata kerana ada berhala sekeliling tu, dan ini adalah najis. Sama macam dalam Quran kata, innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis. Bukan najis fizikal, najis dari segi akidahnya yang kotor, syirik. Nampak tak tuan-tuan? Jadi kita kata mereka bukan ahli fitrah sampai ajaran dakwah Islam yang benar kepada mereka. Dia masuk Muhammad ikut Nabi Ibrahim. Ibrahim yang telah dipesongkan syirik musyrikin. So dia masa itu dia agama apa? Agama yang telah diprostet, macam orang mengaku Islam lah, mengucap la ilaha illallah tapi pergi sembah kubur. Dia panggil apa ni? Kita panggil apa dia orang ni? Musyrikin. Panggil musyrikin. Kita tak boleh kata dia muwahhidin, tak boleh kata dia tauhid. Dekat poin ni lah dia kata, tengoklah puak ni suka kafirkan orang. Kalau dah syirik akbar, jatuh dalam syirik akbar, jadi syirik tak? Syirik. Bukan kita kata dah jatuh syirik, dia tak syirik lagi. Macam orang murtad, dia dah mengatalah Al-Quran tu bukanlah, kita kata Al-Quran tu bukan kalamullah contohnya, atau dia kutuk Quran, dia mengutuk Nabi, maka kita kata dia murtad. Murtad ni Islam ke tak Islam? Kita tak boleh kata tak, dia mengucap la ilaha illallah, dia terkeluar. Kita dah baca hadis sebelum ni kan, macam mana apa kata Abu Bakar As-Siddiq, umirtu an uqatilan nas, aku disuruh untuk memerangi manusia. Dan Abu Bakar pergi perang apa? Nabi palsu. Nabi palsu ni dia mengucap la ilaha illallah. Ucap la ilaha illallah tak? Mengucap, tapi dia mengaku dia sebagai Nabi. Itu pun Abu Bakar pergi perangi sebab dah terpesong murtad. Jadi tak bolehlah kita dengar kata-kata puak ni. Sebab puak-puak ni la ilaha illallah tu betul, dia lesen, kita tak boleh sentuh dia. Nabi kata bila ucap la ilaha illallah tak boleh sentuh darahnya, maruahnya dan hartanya, mulia di sisi Allah. Tapi jika illa bihaqqil Islam, melainkan dengan hak Islam, bila kamu dah langgar hak Islam iaitu murtad, syirik dan lain-lain, maka tak ada lagi dah selamatan tadi. Bila syirik apa jadi? Apa kesan syirik? Orang jadi musyrik, kahwinan terputus, harta tak boleh nak wariskan, kena pisahkan anak-anak, syirik. Wasiat tak boleh lagi, tak boleh terima wasiat daripada orang atas dia, daripada bapak dia. Lah wasiat apa, tidak ada wasiat bagi orang kafir. La yarithul kafir, orang kafir tidak mewarisi harta. Terbalik pun tak boleh. Dia tak boleh bagi bawah, orang atas tak boleh bagi dia, putus. Ini berlaku kadang-kadang saudara kita masuk Islam, dia kata macam mana ustaz, saya sayang ayah saya nak bagi harta, bagi masa hidup, hibah. Bagi masa hidup, jadikan hibah, harta, bagi terus masa hidup. Nak wasiat, ada pun wasiat. Nak waris, maknanya dia harta waris lah, faraid tak boleh masuk. Okey, saya selesai kat situ. Jadi kita kata la ilaha illallah. Jadi Abdul Muttalib, jadi Abi Talib ni apa? Dia berhujah dengan apa tuan-tuan? Itu pengajaran tadi, apa dia berhujah dengan apa? Berhujah dengan ajaran orang-orang yang dahulu. Bila kita ajak kepada la ilaha illallah, kalimah yang betul, kata inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim yaqtadun, dalam surah Zukhruf dan lain-lain. Bila kita ajak dia kepada kalimah yang hak, kalimah yang betul, dia kata kami dapati bapa-bapa kami dalam ajaran macam ni. Wa inna ala atharihim yaqtadun, dan kami ni ikut dia orang punya amalan.
Boleh tak berhujah macam ni? Hujah macam ni boleh digunakan kalau dengan maksud yang hak. Maksudnya, kalau bapak-bapak kita ikut sunnah, kita ikut bapak-bapak kita yang ikut sunnah. Macam tu boleh lah. Seperti kata para salaf kan, nak ikut orang sebelum kita, iaitu sahabat. Seperti kata Ibn Mas'ud, kalau dengan dimaksudkan ikut bapak-bapak kami dalam maksud dalam perkara yang hak, iaitu dalam perkara yang hak, ikut sunnah Nabi SAW, maka hujah tu boleh dipakai. Tapi kalau kita kata ikut bapak-bapak kami dalam perkara yang tak ada nasnya, dalam perkara yang khurafat, dalam perkara yang bid'ah, maka itulah hujah sebagaimana orang hujah orang musyrikin. Dia bukan tengok dalil, bukan tengok nas, bukan tengok kalam a'immah. Seperti orang Melayu ni, bila naikkan kubur, kita kata mana ada tak boleh naikkan kubur. Tak ada, bapak ustaz kita dah buat lama dah, bapak kita buat lama dah. Kat sini tak betul. Imam Syafi'i kata tak boleh. Kamu ikut bapak kamu dengan Imam Syafi'i, siapa lagi hebat? Senang macam tu je. Tak ada, itu kamu ni cakap Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tak cakap macam tu. Kan satu lagi dia tuduh. Dia tuduh kita ni suka mereka-reka cerita atas kata-kata Imam Syafi'i. Ada satu lagi, bila kita dapat kalam yang betul, Imam Syafi'i kata macam ni, puak-puak ni suka reka. Allahu Akbar. Dalam kitab Imam Baihaqi, dalam kitab ulama' Syafi'i semua jelas. Macam bila kita kata sapu kepala bagus, seluruh kepala macam ni, yang macam ni tu memanglah sah. Tapi Imam Syafi'i kata macam ni, kamu reka-reka je, mana ada. Bila kita kata sapu kepala, ini mazhab mana kamu bawa ni? Saya cakap dekat ni, dek, masa sapu kepala macam ni semua, seluruh afdal. Ustaz saya macam ni kata. Bila ustaz tu pula kata kat saya, kata, ni mazhab mana ni? Mazhab mana? Ustaz tu, mazhab mana ni? Kan dia buka kitab Al-Um, Imam Syafi'i. Ni apa ni? Aku suka kalau disapu seluruh kepala. Imam Syafi'i kata. Satu. Yang kedua yang terbalik pula. Dia kata Imam Syafi'i buat. Imam Syafi'i tak buat. Buat kubur besar. Kita ni mazhab Syafi'i. Ikut jalan mazhab Syafi'i, dia kata. Ikut jalan mazhab Syafi'i. Oh, cik, dia tegur, dia jauh dah. Ikut jalan mazhab Syafi'i, dia kata. Kata mazhab Syafi'i mana dia kata dekat kubur pergi tabur bunga apa semua ni. Kita kiaskan dengan daun yang Nabi letak tu. Nabi letak daun tu bukan nak kasi kala-kala. Merah ada, tanam siap, cocok lagi kat situ. Kalau Nabi tujuan dia nak bagi pokok tu kekal berzikir, Nabi SAW nak kekal kan, Nabi dah letak pokok yang segar dah. Tak Nabi koyak kan. Kalau koyak lagi dah cepat mati. Betul tak? Nabi ambil daun tu, Nabi koyak dua, sap, letak atas kubur. Kalau niat Nabi nak kekal lama, Nabi tak koyak kan. Nah, letak macam tu, lagi tahan lama. Daun bila koyak, lagi cepat dia, tanya budak sains. Mana lagi cepat mati, daun yang koyak ke daun yang tak koyak kan? Ke saya salah? Ya, betul tak? Saya betul ke saya salah? Betul lah, ustaz boleh salah. Nampak? Ini kita kata ajaran Abdul Wahab, mana berhujah dengan kaum-kaum yang lepas. Ini kita hujah jahiliyah. Sebab tu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, satu kitab nama Masail Jahiliyah. Masalah-masalah orang jahiliyah disebut, antara masalah orang jahiliyah ialah berdalil dengan abah, atuk, nenek kita dah lama buat, bergendur-gendur ini semua dah lama buat. Teruskan je lah. Okey? Kuman lah. Rasulullah SAW tidak putus asa, malah tetap mengajarnya mengucapkan dua kalimah syahadah serta berkali-kali mengulangnya. Ini dalil pengajaran kita, al-hirsu al-da'wah. Nabi SAW bersungguh-sungguh nakkan umatnya mendapat hidayah, apatah lagi orang yang disayangi. Sehingga Abu Talib menjawab sebagai ucapan terakhir kepada mereka bahawa dia bersama dengan Abdul Muttalib. Jelas tak hujah ni? Jelas tak hadis sahih ni? Tak ada atas nama Abu Talib. Ya, Abu Talib Islam atau Islam? Sebab itulah Al-Imam Nawawi rahimahullah, dia keluarkan hujah ni. Siapa yang mati dalam keadaan syirik tak dapat masuk syurga. Seolah-olah Imam Nawawi nak bagi tahu Abu Talib tak dapat masuk syurga. Sebab tu Imam Nawawi letak tajuk ni. Tapi tu kenapa kamu ni, bila dalam bab lain bukan main lagi, Imam Nawawi berkata. Masalah ni tak nak pula Imam Nawawi. Bahkan hampir telah, kita boleh kata hampir ijma'.
Nak kata ijma' tak berani, tapi hampir ijma'. Saya pernah baca satu website kata tak ada khilaf sebenarnya di kalangan ulama' tentang masalah ni. Khilaf tu datang dari siapa? Rupanya ulama' dia semua, ulama' tarikat dia je. Itu tak boleh kita khilaf. Mana kalang-kalang imam-imam sebelum ni? Mana kalang-kalang imam yang sebelum ni? Allahu Akbar. Kata Imam Nawawi, kata kenapa dia kata wa kana akhir ma kallamahum, dia kata akhir kalimah ni ialah dia tetap bersama dengan agama Abdul Muttalib. Kenapa tak kata bahawa ucapan terakhirnya dia tetap kafir? Ini kita beradab juga. Ini adab. Maknanya benda-benda yang tak elok kita ucapkan secara jelas. Betul, ini nak ajar kita. Kadang-kadang kita cakap benda yang betul, tapi kadang style cakap tu salah, jadi orang akan hentam kita tak tentu pasal. Kadang-kadang contoh tu tak betul. Contoh tu boleh menyakitkan hati. Boleh contoh tak? Contohnya benda cakap betul tapi menyakitkan hati, contoh tu. Contoh saya bagi contoh ini contoh nak tengok video contoh. Okey, Nabi SAW kata kita ucapkan Alhamdulillah ketika bersin, betul tak? Mana zikir ni ada tempat-tempat tertentu. Kalau kita tetapkan zikir pada tempat yang tak, bukan yang ditentukan oleh Nabi, maka termasuk dalam bid'ah. Kadang-kadang dia cakap kalau macam tu, kalau boleh tetapkan lepas ni, lepas kentut je kita ucap Alhamdulillah, lepas kentut cakap Alhamdulillah. Nampak tak? Cara cakap tu, kalau orang boleh potong tu dalam video YouTube tu, dia letak balik. Macam, tengoklah Ustaz Wahabi, nampak? Ada ke dia kata Alhamdulillah ni boleh ucap masa kentut? Nampak tak? Cara cakap yang salah akan menyebabkan dia betul tapi perasaan tu sama juga macam bila kita menegur pasal zikir ilahi lastul firdausi tu kan. Bila kita tegur orang tu, sebenarnya aku tak layak masuk syurgamu dan aku tak sanggup untuk masuk nerakamu tadi kan, kita tegur dalam keadaan kita sedar perasaan orang tu, dia sebenarnya perasaan dia sedih dengan dosa dia. Tak boleh kita kata kau ni khurafat, syirik. Faham tak? Khurafat, syirik, ini mana kau tak nak masuk syurga apa semua. Bukan, kita faham dia dalam kesedihan. Jadi kita kata macam ni lah, kita kata zikir kau ni nampak macam sedih, feeling. Sekali lagi feeling, feeling tu ada, tapi kurang tepat dengan nas Nabi. Cakap macam tu je lah. Ya, kita kata orang yang zikir ni semua jahil, jahil semua ni, tak faham hadis. Mana boleh macam tu? Kita bila kita tegur seorang tu, kita keras bila orang sana tu keras. Bila orang tu lembut, dan keadaan dia buat kesalahan tu, dan keadaan dia sebenarnya bukan, kejahatan ni dua, satu su'ul qasdi, satu su'ul fahmi. Su'ul fahmi, silap faham ni, kita kena ada kesian sikit kat dia. Kalau zaman kita dulu macam tu, orang hentam kita, kita keluar pedang dulu, kita nak pergi pukul dia dulu, betul tak? Masa kita jahil-jahil dulu, kita pergi buat apa benda-benda tak betul ni, orang, kau ni khurafat, syirik, mestilah kita bengang, kau ni apa hal ni? Aku tengah sedih dengan dosa aku, kau kata aku khurafat, syirik. Akhirnya kita kata cara nak tegur, kita tengok juga orang tu sedih, kita kata cakap dengan baik lah. Tegur pun cakap boleh, kritik doa tu kritik dengan lembut, dengan cara kita faham perasaan dia sedih dengan dosanya, tapi kita kata zikir ni tidak tepat dengan Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah kata kalau minta fas'al firdaus, bila doa kepada Allah falyazim, maka berazam dengan penuh. Tak boleh kata kalau tak boleh. Ya Allah, kalau masuk ke syurga masuk, kalau tak nak tak apa. Bukan macam tu. Tak boleh macam tu. Yang kedua, orang kata kena buat dengan nas, dengan dalil yang sahih. Okay. Kat mana kat sini? Wallahu ta'ala alam. Saya stop dulu. Nanti kita sama banyak pengajaran, sebab kita akan dalam kuliah akan datang kita akan menjawab syubhat-syubhat. Menjawab syubhat-syubhat golongan yang mengatakan Abu Talib menyakit Islam, dan kenapa kita berkeras dalam masalah ni. Kenapa kita bukan berkeras? Kenapa kita
stand dengan tetap dalam masalah kita kata Abu Talib ni tidak masuk Islam, kerana ada hujah-hujah kita yang tertentu. Wallahu ta'ala. Kita akan bincang pula masalah meminta ampun kepada orang musyrikin pada ayat tersebut, dan apakah ayat tersebut turun pada ada sebab-sebab lain turun. Sebab ada yang dikatakan bahawa ayat ni juga turun ketika Nabi pergi ziarah kubur mak dia. Wallahu a'lam. Nanti kita akan bincangkan pada kuliah yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam.